Assalamualaikum, saya Fitri Yahya bersama anda dalam Baru Masuk, podcast yang diartikan sekian lama. Dan kita masih lagi merasakan ini dia semangat tahun baru 2024 yang mungkin ada sedang menyulam azam. Inilah masa untuk kita dapatkan ilmu. Kali ini saya akan bersama dengan dua individu yang saya hormati, dua R ya. Okey, dua R ialah Ridwan dan juga Rugaya, ataupun lebih spesifiknya saya perkenalkan Muhammad Ridwan bin Jamaluddin. Anda sebagai pengurus besar Gopeng Glamping Park di Perak. Nampak macam penyanyi rock bukan ya? Tak, saya dulu seorang mountain guide. Oh, okey. Ni cerita dululah. Okey, tak pada kita bongkar lagi. Tergandingkan dengan seorang lagi R iaitu Dr. Rugaya. UNI Klinik Seksyen 13 Shah Alam. Dan juga dia adalah pengurus besar. Betul ya? Ya betul. Tapi saya nampak macam model ya kan? Model pula. Bukan eh? Tak ada pula buat part time modelling. Dulu ada doktor teringin. lebih simple tapi doktor mementingkan penampilan. Ya. Okay. Kena jaga penampilan lah doktor kan. Sebab masih muda keduanya. Hari ini kita nak bicara tentang usahawan. Perlu Mara ke? Mara ni kita pun tahu memang antara aktiviti yang sangat membantu usahawan. Sebelum tu saya nak tanya sikit. Tadi seorang apa? Mountain guide. Okey. Kemudian macam mana boleh ke bidang ni? Dulu 2018 lah. Mula ceritanya saya berhijrah ke Gopeng. Okey. Sebelum ni saya duduk di Kuala Lumpur. Bekerja. Saya pernah bekerja as a mountain guide. Saya pernah jadi driver airport. Dan 2018 saya berhijrah ke Gopeng. Gopeng di Kampung Culik. Di situlah bermulanya Gopeng. Kampung Culik. Kampung Culik. Lepas tu situ lah bermulanya kami punya penubuhan Gopeng Park lah. Dia nak katakan benda ni unplanning jugalah. Sebabnya dia sebuah kebun tau, kebun durian. Kebun Pak Mentua kan? Tak. Kebun durian yang dia beli. Lepas tu masa sampai tu memang dia hutan banat, hutan sangat. Dan memang orang kampung cakap, gila kau datang sini. Dia sempat jam tendang kot. Tapi macam kita macam potensi ada ni. Tepi sungai, belakang dia bukit. Lepas tu dalam kampung tu dengan sungai dalam kampung kan. Jadi macam potensi ni. Tapi kita clear dulu. Clear makan tahun ke, clear pelan-pelan. Itu sebelum tu lah. Clear sampai tahap 2018 bulan 10 tu dah ada sikit bangunan. Lepas tu kita start dengan 5 kemah. So kita shock sendiri sikit masa tu kan. Macam kita buka, panggil member KKL untuk soft launching. Daripada member outdoor je tu datang. So datang ramai juga. Datang malam tu makan. Then next week tu ada kawan-kawan cakap, aku nak check in lah. Nak jadi best kita masa tu. 5 kemah tu langsung tak ada apa. Kosong. Tak ada tilam, tak ada bantal, tak ada semua benda. So saya pun cakap, gila ni, kerja gila ni. So next week tu saya pergi kedai-kedai yang jual barang murah. Perabot murah, apa benda murah, tilam pun yang murah beli. At least ada tilam je tu. Memang kata basic sangat. Kemah. Lepas tu dengan dia punya bantal kan. Tu je. Dengan tilam. So kita start lah. Kawan-kawan juga yang support. Alhamdulillah sampailah hari ni. Kita dah berjaya ada 4 cawangan. 4 cawangan? 4 cawangan. Tadi dengan 5 kemah je? 5 kemah. Lepas tu kita upgrade 10, 15, 20, 25. So 25 kemah kita ada di Gopeng. So daripada kita staff 4 orang, kita tambah sekarang ni saya ada total staff 102 orang staff. Dahsyat. Dengan untuk 4 cawangan. Jadi proses tu sangat panjang. Kalau nak cerita dia banyak keperitan sikit lah. Okey, tak apa. Keperitan kita simpan dulu. Macam tu lah. Ini mukadimah kan? Ya, betul lah. Okey, tadi kisah daripada seorang yang kita nampak santai, dia ada sampai jadi toke besar. Ada 102 staff. Dan UNI Klinik dah ada berapa cawangan? Itulah Alhamdulillah baru kita buka akhir tahun lepas. Kita baru dapat lesen untuk kedua lah, yang kita punya branch kedua di Ampang Waterfront. Ya, Dr. Rugaya ni saya difahamkan sama pengajian perubatan. Betul. di UM, Tajaan Mara. Ya, benar. Sebelum itu seorang pelajar cemerlang difahamkan.
Pelatih terbaik penerima Alhamdulillah. pingat emas ketika matrikulasi. Betul. Oh, Matrikulasi hebat di ni. Universiti Melaya. Sebab sebelumnya tu pun hebat juga kerana memilih bidang agama sebagai asas sekolah agama. Ya, betul. Okey, menyerah sebagai seorang doktor perubatan. Hmm. Jadi sekarang ni memang sepenuhnya di klinik lah. Sepenuhnya di klinik sambil melihat patient, sambil memanage. Tapi more kepada management of the klinik lah. Jadi kita punya permanent doktor dekat situ. Saya pun jumpa kalau ada patient yang nak dia dah request kan, saya nak jumpa Dr. Gaya. Okey, kita pun datanglah jumpa patient. Sepopular mana Dr. Gaya di situ? Popular tak popular. Setengah orang dia nak doktor tu je. Betul. Kan. Saya pula bila saya mengasaskan klinik saya sendiri ni, saya ada satu pegangan di mana jika saya mengikat saya punya pesakit hanya kepada diri saya, bermaksud saya bukan usahawan yang berjaya lah. Sebab saya nak mereka self-oriented pula kan. Ya, betul. Mereka bila datang ke klinik kita tu, dia selesa dengan mana-mana doktor yang kita ada dekat klinik tu. Tidak semestinya dia nak jumpa yang ni je. Payah kalau macam tu. Kita kena mereka datang, dia dapat layanan dengan doktor yang mana pun dia rasa selesa, dia sama. Sebab kita nak jual semua. brand tu. Ya, benar. UNI klinik. Okay, baik. Kita sembang tentang usahawan perlu marah kan. Jadi kalau sebut tentang marah ni, apa kaitan dengan Cik Ridwan? Marah. Banyak kenangan manis dengan marah ni. Orang kata bibit pertama pertemuan dengan marah, ujung endemik. Hampir ujung ketika endemik. ada masalah tu kan? Ya, masa tu kita memang breakout. Dan kita tak ada option macam mana kita cari duit selepas kita kehabisan saving yang sedia ada. Sebab kami tak buang staff. Kami bayar gaji, full gaji. Masa tu staff berapa ramai? Masa tu tak silap saya dalam 20 lebih kot. 20 lebih staff. Kita usaha tak nak potong gaji je orang. Sebab ketika macam COVID tu, kan semua orang tak boleh pergi mana kan? Ya. Tak ada income langsung kan? Okay. Kosong. Saya buat. Kita orang try buat pizza KOP. Alhamdulillah sekarang masih lagi ada di Ipoh. Sebab kita bagi kawan kita orang untuk run. Kedua saya buat kambing perap. Tapi sebenarnya tak dapat tampung pun. Tapi sekadar untuk lepaskan daily cost untuk duit makan. Sebab saya masa PKP, kami stranded dekat campsite tu. Dekat Gopeng Limpak. Kita tak keluar, kita tak ada rumah. So, and that time kita buat apa? Construction. Sebab kalau nak tahu di Gopeng tu semua facilities yang ada kita buat sendiri. Kita ikat simen kita apa semua kita buat sendiri. Jadi bila 2 tahun tu bagus juga tutup. Dapatlah saya upgrade facilities, siapkan apa yang tak siap, tambah sikit space, macam itulah kan. Cuma saya kata tadi lah, masa endemik tu lah kita tak ada option, kita cari tanya-tanya juga agensi apa yang boleh bantu kita. Masa tu kita memang kurang dengan agensi sebab kita stand alone, kita memang independent person lah. Kita tak ada mengharap bantuan mana-mana company, mana-mana badan kerajaan lah. Jadi kita try approach Mara. Nak pinjam RM50,000 je masuk. Siapa yang bagi tahu Mara ni? Saya malam saya lupa lah. Kawan-kawan juga. Okay. Kita nak try pinjam RM50,000 je. Cakap kita nak rolling. Sebab kita selepas tahun lebih tu, selepas tahun 6 bulan kita berhenti kerja. Kita ambil SIP. Sebab kita ada carum SIP, Skim Insurance Perkeso tu. So kita 3 bulan tu memang dengan berdoa sekali, Allah cepatlah habis endemik ni kan. Sebab dah pakai hidung cakap. Lama kan? Lama sangat. Lepas jadi tu RM50,000 tu cukup lah? Cukup RM50,000? kami ditolak. Dia tak bagi RM50,000. Cakap apa hal pula, bukan nak banyak pun RM50,000 pun bagi je lah. Cakap awak layak RM500,000. So RM500,000 banyak ni. Nak 50 dapat? Nak 50 je sebab fikir tak nak bayar hutang banyak kan. Tapi boleh sampai RM500,000. Dia cakap awak layak RM500,000. So discuss balik. So dia cakap betul lah RM500,000 lah. Datang sebenarnya, peluang datang sekali betul. Kita memang tak nak tapi peluang datang sekali. So kita ambil. So daripada start RM500,000 tu kita tak pakai 100%. Kita beli fast money asset, ATV 10 biji. Sebab dia easy money. Lepas tu ada sikit kita buat construction sikit, dan lebihan tu kita buat untuk rolling business. Okay, yang best pula tu sampai sekarang ATV tu dah beranak jadi 90 biji. Daripada 10? Daripada 10 biji beli tu dia dah beranak jadi 90 biji sekarang. Jadi alhamdulillah lah. Bagi saya impact tu sangat-sangat bantu. Terima kasih juga kepada Mara lah. Sebab kita orang dah lost masa tu. Macam aduh hati lah. Sebab kita tengok kan, hotel tu dah tutup, hotel ni dah tutup, hotel yang besar-besar dah tutup. Kita jadikan bilis macam gabra lah. Baru nak bisnes, baru sahur lebih bisnes. Lepas tu macam, uish gila kalau tak dapat cari duit ni, kita tutup buku lah ni. Tutup kilang lah. So alhamdulillah lah.
dapat injection first daripada Mara tu. Sampai sekarang banyak benda kita buat. Kita tambah aset lagi. Dengan lori je kita tambah dengan barang-barang aktiviti apa semua. Start up dengan 500,000 tu lah. Itulah Sampai. dia. Saya tengok bila Cik Dudan sembang kan, semua beranak. ATV beranak, jumlah staff tambah kan, camping. Okay. Tanpa kita berhenti jap kisah beranak ni. Okay. You and I. Bila saya tengok membaca profil Dr. Urgaya, pelajar yang cemerlang, kemudian saya tengok dapat best student. Kiranya kalau orang macam ni, biasa dia akan jadi pensyarah, akan sama pengajian. Betul. Tapi anda saya lihat pada usia yang muda ni, nak jadi usahawan. Mungkin biasanya tarikan-tarikan ni banyak godaan daripada untuk menjadi researcher, kemudian jadi profesor dia sebagainya kan. Tapi kenapa memilih untuk bersama memperjuangkan UNI Klinik ni? Okay. So memang daripada kecil saya bila orang tanya cerita-cerita kan, doktor tu tak, bila dah lambat-lambat lewat-lewat lah, bila dah nak habis sekolah baru saya cakap saya nak jadi doktor. Tapi kalau yang dari kecil, saya sebenarnya nak jadi businessman, businesswoman lah. So sebabnya tu ayah saya memang seorang usahawan. Ayah saya seorang usahawan. Biasalah kita, the one yang kita look up tu biasanya orang yang paling rapat dengan kita kan. Kalau tak mak, ayah kan. Nenek, atuk. So kita nampak daripada kecil bagaimana struggle-nya seorang usahawan. Oh beginilah hidupnya seorang usahawan kan. Jadi saya bila orang tanya nak jadi usahawan dululah. Kemudian bila bab nak jadi doktor ni, yang usahawan tu yang bagi tahu, why don't you become a doctor? Abah lah kan. So abah yang bagi tahu, doktor pula. Lepas tu kita pun rasa okay, bila dah explore bagus juga jadi doktor ni. So bila dah jadi doktor, masa tu tak ada, dalam otak tu tak ada rasa macam seorang doktor boleh menjadi usahawan. Masa tu tak terfikir yang sebenarnya boleh jadi usahawan. Kita duduk fikir kita akan duduk government sampai bila-bila kan. Lepas tu bila dah enter dalam bidang medical, dah habis housemanship semua tu, baru kita nampak adalah usahawan. Orang yang buka klinik, orang yang buka hospital tu, they are actually business kan. Barulah berkecimpung dalam bidang ni. Macam tu. Jadi adakah faktornya sebab orang kata inilah usahawan ni duit saja, ataupun ada matlamat lain? Tak. Sebab bila melihat macam abah kan, seorang usahawan, dia dalam bidang telekomunikasi. So yang yang handling all the 5G semua ni lah, pasang tower ni semua dia punya bidang lah. Jadinya bila kita lihat tu, dia membuka peluang kerja yang sangat banyak. Maksudnya daripada branch yang pertama, kedua, ketiga, kemudian dia membuka peluang kepada orang lain untuk bekerja. Dari situ saya nampak yang macam you can actually change a lot of people's life daripada keusahawanan. Macam tu. Okey, itu dia kisah ATV beranak, kemudian doktor yang jelita yang tetap jadi usahawan kan, bapa ataupun figur yang sangat membantu. Kita akan sambung lagi dengan baru masuk tentang usahawan dan kaitan mereka dengan Mara selepas ini. Untuk cawangan Seksyen 13 Shah Alam, kita telah beroperasi selama 5 tahun. Cumanya di Ampang memang kita baru launch. Jadinya perkhidmatan yang di Seksyen 13 Shah Alam adalah lebih meluas, di mana kita meliputi semua medical check up daripada ibu mengandung sehinggalah ke orang-orang tua. Kepada semua yang memerlukan perkhidmatan kami, sama ada di Shah Alam ataupun di Ampang, anda dijemput untuk datang visit klinik kita kerana kami memastikan anda dirawat seperti saudara mara kami sendiri. Jom ramai-ramai! Okey, kita masih dalam baru masuk. Kalau tadi ATV 10 jadi 90, katil 5 jadi katil 250, cawangan 1 jadi 4. Okey, moga setia pada yang satu, betul kan? InsyaAllah. Okey. Tetap di hati. Ya ke tak? Tetap di hati. Okey. Bila sebut tentang usahawan Mara, mesti kadang-kadang orang yang mulut jahat ni akan kata, okey, dia ni adalah mesti bertongkat subsidi lah, bantuan lah. Padahal dia tak nampak kita punya struggle tu. Okey, kalau tentang struggle, bila kita berjuang orang tak nampak, tapi kita dah macam maju sikit, mula ada datang sindiran, orang nak pinjam duit. Kita tak nampak kita punya struggle tu. Kalau sebagai usahawan bernama Ridwan ni, apa struggle dia ketika selain daripada berjuang ketika pandemik, apa lagi cabaran? Baik. Kita orang start 4 orang
Sebab kita start from zero. Dulu time saya lah tukang masak, saya lah yang akan entertain klien, saya lah yang akan buat landscape, saya lah yang buat ni, buat tu, semua kami. Okay, saya skeptikal sikit bila awak sebut tentang zero ni. Boleh tak kita buat benda tu macam redah je? Macam adakah masuk kelas ke apa ke? Dia jadi tak kalau kita main redah ni? Redah. Ceritanya redah. Dia kat tadi, mula tadi bila kawan cakap, aku nak datang depan ni. Ada bilik? Ada? Barang tak ada, nombor 2. Ada? Saya nak duit semua. So kita buatlah benda tu macam dia tak sepanjang perjalanan tu dia kita tak pernah plan pun, bukan well plan. Kita follow the flow cakap yakin Tuhan ada, kita enjot je. Tapi tak tahulah, mungkin tu rezeki jugalah, saya rasa rezeki kan. Tapi kena ada otak berniaga jugalah. Itu memang ada lah, of course lah. Tapi bagi saya kadang-kadang benda ni tak boleh terlalu fikir sangat. Buat dulu. Salah kemudian betul. Tapi kalau kita takut-takut nak buat, bagi saya nothing lah. Orang kata kalau tak buat salah tu orang malas kerja je kot. Kan? Tapi kalau kita yang bekerja tetap buat salah, kita kena makan risiko lah. Daripada salah tu lah kita buat betulan. Okay. Ridwan program pure betul Pure. Anda marah. Okay, tadi kita tengok macam ditawarkan sampai RM500,000. Jadi sebelum terima tu mestilah ada apa? Dia beri taklimat dulu, perbincangan dulu. Sebab takut nanti kita tak termampu nak bayar balik. Jenuh kan? RM500,000. So far tu cakap lah apa, sedang simple marah ni sangat-sangat membantu usahawan Bumi Putra lah. Tu saya cakap. Dia tak menekan, dia tak menyusahkan. Malah dia banyak membantu lah. Untuk bayar balik? Untuk dia punya jadual tu okey. Alhamdulillah okey, konsisten. Tapi bagi saya mudah tu je. Dia memudahkan usahawan-usahawan Bumi Putra lah. Okey. UNI. Ya. Okey. Kaitan dengan Mara yang setepatnya macam mana? Yang setepatnya tu ada 2. Kita panggil ada 2 inilah connection lah kan. Yang pertamanya bukan program. Nama UNI Clinic tu sendiri sebenarnya ialah kepunyaan Mara tu. Kepunyaan Mara dan Uni KL lah. Bukan kisah cinta. Bukan. UNI. Lepas tu bukanlah juga direka-reka oleh doktor-doktor ni, tak. Bila diorang dah buat dia punya nama tu, lepas tu baru dia open kepada Bumi Putra Doctors lah untuk apply. So kemudian yang kedua, connection yang kedua tu ialah daripada segi pinjaman pembiayaan tu lah, loan yang diberikan kepada kami. Yang buat program, bagi nama, kemudian dia bagi bantu pula dengan loan tersebut lah. Macam tu kita buka. Bila sekalipun dah bergelar doktor, kemudian ada bantuan Mara, masih berdepan tak dengan umpatan ke ataupun mulut jahat? Ada kan, mulut puaka kan kita panggil kan. Memang ada. Biasanya diorang cakap macam tu lah. Kalau ada yang kita panggil, kita rasa mungkin ada orang-orang yang tak berpuas hati ke dengan kita punya branding ni, disupport oleh Mara dan sebagainya kan. Ke doktor ni kroni ke sedang dapat. Macam tu kan. Diorang macam-macam lah cakap macam tu. Lepas tu nanti ada yang review tak syok dekat Google. Ada yang kita dapat macam dia bukan passion kita pun. Sabotaj jugalah. Macam tu lah. Okay. Jadi apa tindakan melawan tu? Ya, ada kita reply lah baik-baik kan. Kita reply lah, kita dah kaji, you bukan passion kita, kenapa bagi review sekian-sekian. Tapi yang mulut-mulut yang busuk dan banyak-banyak ni saya selalu tak ambil endah pun. Tak kisahlah. Jadi sebagai usahawan yang orang pandang kan, sebab background yang bagus, macam mana perlu tampil Vogue jugalah kan. Muda kan. Kenalah, doktor ni muda tapi pembawaan dia tua pula. Supaya orang nampak ni image baru lah. UNI dah satu nampakkan dia punya credibility tu. Betul. So kalau dekat UNI Clinic ni, saya selalu pesan dekat semua staff-staff, you kena berketerampilan lah. Datang ke klinik tu janganlah dengan kau dengan seleki, kau dengan tak mandi kan. Ni staff? Staff kita Alhamdulillah setakat dia dah 20 lebih lah untuk yang 2 branch ni kan. So Alhamdulillah. Doktor under program Prospect. Betul. Secara mana Prospect? Yang Mara berikan. So Prospect program dia untuk yang khas untuk profesional lah yang ni. Maksudnya doctors. Lepas tu I dengar ada pharmacist, dentist. Akan datang dia orang nak buat untuk lawyer juga. Dan juga accountant. So program ni dia lain, special sikit sebab dia nak ajar tentang apa? Yelah, bila badan profesional dia ada benda yang nak kena kita perhatikan lah. So satu bahagian yang tu, bahagian yang kedua keusahawanan. Macam tu. Doktor suka invest untuk facilities? Invest beli mesin yang power-power kan. Kalau kita orang kereta macam
Macam mana kalau glamping, you all beli ATV ATV. Kita orang punya ATV, apa tahu? ATV kita orang ultrasound scan. Machine. Lepas tu blood test. Tu lah kita orang punya Ferrari. Kau pakai apa? Macam tu. Kau pakai brand apa? Aku pakai Samsung. Aku pakai GE. Macam So tu lah. baru sangat tak apa ke kalau macam terlalu nak invest? Kita kalau tak invest tu, barang-barang ni kena ada juga. Maksudnya ada klinik ada tau yang tak ada barang-barang ni. Cumanya you akan jadi bukan klinik yang orang nak pergilah. Ubat pun kena upgrade lah. Bila datang je tanya ultrasound ada? Tak ada. Kalau nak cek dengki ada? Tak ada. Tak ada, semua baik kau tutup lah. Kan? Dia macam nak value. Bagi saya bagus sebenarnya. Dalam bisnes dia jangan statik saja. Kalau boleh valuekan lagi company tu. Kalau kita boleh macam hospital besar pun boleh buat, doktor buat hospital besar. Beli lah barang. Jadi orang datang itu ada ni ada, orang jadi shock. Tapi kalau bila kata kau jangan ambitious amat. Jangan terlalu ni. Siapa yang jadi mentor, yang monitor perbelanjaan kan? Kita ada confirm lah. Itu satulah. Keduanya saya cakap tadi, bisnes jangan statik. Kena pelbagaikan. Okay, sekarang ni yang datang ke Gopeng ni orang kampung je ke ataupun Malaysia ke ataupun macam mana nak sampai ke orang Thailand ke Indonesia. Mestilah, of course. Ada? Of course. Dah ada datang? Alhamdulillah saya dapatlah sikit. Tapi sebenarnya produk yang kami buat tu kita lebih fokus pada lokal lah. Okay. Luar negara tu bagi saya bonus lah. Tapi ada je Alhamdulillah, ada dari Jerman, US, Japan, Filipin, dah maju lah. India, China, Korea. Tapi bukan yang kapasiti yang besar lah. Bagi saya, dia orang tahu pun okey lah, just nice. Okay. Macam di glamping ada kebun apa? Okey, pernah dengar tak Gopeng ni ada buah durian Gopeng lah. Kalau kat KL tu jual buah durian Gopeng. Ada. So saya berada di dalam kampung yang memang keliling ni pokok durian. Jadi kalau aktiviti nak datang, makan durian saya boleh payung lah. Berapa persen diskaun? Free. Makan sampai Free, tidur. Datang kena pakai helmet tau. Tapi saya kat bila berada kat situ kan, saya dalam kampung. Jadi apa yang mampu kita bantu, selain adanya Gopeng Limpak tu, komuniti tu sendiri. Limpahan lah sampai ke limpahan orang ekonomi. Banyakkan yang datang banyak KL lah. KL, Johor, Datu dengan Penang. Boleh ke cik-cik berniaga depan kau punya kedai? Ada lah. Ada. Jual mi laksa, mi rebus. Sebab sekarang dia nak eksklusif dia tak. Okay. Janganlah berniaga kari pap ni kan. Itulah salah satu cara kita nak bantu orang kampung. Dulu kampung tu, macam dia. Kampung tu je tendang. Tapi bila kita sampai ke situ, dulu kampung tu nak lalu orang luar pun susah. Tapi sekarang, kurang sikit daripada bilion dah. Tak adalah, maksud dia ramai lah. Sebab saya main road ke Gua. So kalau Sabtu Ahad, situ ada 33 pengusaha di Gopeng tu. Jadi kalau 33 pengusaha yang buat Kevin punya package, dia akan lalu depan glamping, free market. Medical kit you nak supply boleh JV lah. Boleh insyaAllah. Ramai nampaknya traffic. Saya ada kalau tu ADD saya ada betul. Cuma untuk trauma kit saya ada. Saya selain bisnes, kita mementingkan jugalah benda-benda macam tu. Sebab kita juga outdoor. Keselamatan. Kita outdoor aktiviti semua. So benda-benda konsep safety tu memang kita ambil. Okay, bab pekerja kan. Kau punya bab pekerja majoriti Bumiputera? Majoriti Bumiputera. Alhamdulillah Bumiputera. Okay. Dan ada yang mu'alaf pun masuk Islam juga. Ni bukan saya kata tau. Dengar cerita je lah. Tapi saya percaya pun tidak, tak pastilah. Bila kita ambil pekerja yang Bumiputera ni, takut yang jenis yang malas, tak ada inisiatif, yang attitude. Macam mana pengalaman Cik Ridwan ataupun doktor? Kalau dekat klinik, so far Alhamdulillah saya rasa saya ada ambil juga bangsa lain bekerja. Dan juga orang Melayu kita kan. Saya nampak so far okay. Cumanya semua bangsa adalah golongan yang malas bekerja, suka mengolor kan. Ada je. So saya rasa yang orang duk memperkata tentang Melayu malas semua tak benar lah. Tak betul. Okay. Macam mana pula dengan Tuan? Saya di glamping macam mana? Okay, 100 berapa tadi saya cakap tadi? 101 109 orang. 109 orang kan. Setengah tu adalah intern. Intern yang datang tempat saya. Kalau kita build up dia orang as a staff. Bagi saya sebenarnya cakap malas ke budak-budak je lah. Especially budak-budak lah kan. Tak pandai kerja tak. Saya rasa itu dekat leaders ni. Macam mana kita set up dia orang. Okay, intern ni main ambil je ke ataupun nak tengok macam mana? Okay, kita duduk dalam tourism segment Okay. So kita minta dengan community. Sebab dia orang ada course tourism management. Okay. Lepas tu kita ambil dengan Politeknik. Lepas tu kita ambil dengan UiTM untuk sport science. Jadi dia orang juga bantu macam saya cakap tadi. Kita orang mungkin ada pengalaman.
Tapi kita tak ada pembelajaran. Lebih-lebih lagi management system lah. Okay. Maksud dia hadirnya diorang bukan sekadar datang untuk intern je. Kita memang nak curi ilmu diorang sebenarnya. Kita je ni malas nak belajar. Okay. Kita ada experience je. Lain uni, lain pendekatan kan. Jadi diorang tak ada experience. Diorang tak ada practical. Tapi ilmu tu dia ada, teori dia ada. So kita cuba combine together. Jadi cakap, okay, kau tak pandai apa? Okay, kita orang pandai part practical, kita pandai. But teori kau share kita orang. Dia panggil apa? Bos ke Cik Ridwan ke apa? Saya Abang Wan je. Saya tak suka lah bawa-bawa. Saya serius lah. Saya tak nak ada double standard kat situ. Sebab saya dulu Cik Wan pun tak suka. Panggil aku abang dah lah. Ingat tua sangat ke? Tapi bukan. Saya 37. Muda lagi. Cuma saya cakap satu benda je. Tak tahulah. Saya sebab 100% company Malay, Muslim. Apa yang saya bawa? Culture kerja. Sebenarnya orang bukan isu duit pun sebenarnya kadang-kadang kerja ni. Kadang gaji kecil pun tapi sebabkan kawan dia best, environment bos tu best, tahu kita bajikan dengan staff best. Benda tu yang buat dia orang boleh stay together. Bos ni best. Saya garang tapi saya best. Macam mana? Kerja-kerja lah tapi part enjoy. Tapi bagi saya sebenarnya tu penting. Kalau tidak habislah. Itulah bab benda ni travel kena happy enjoy kan. Tak boleh. Kita jual servis bang. Bila jual servis ni kita kena pastikan orang willing to spend. Orang sanggup bayar beribu saya pun tapi kena pastikan aku dapat apa yang aku nak. Maksud dia ialah ada servis, layanan, makanan sedap, tempat tidur yang selesa, servis yang tip-top. Sebab tu saya walaupun saya glamping je dalam kampung, saya punya indicator pastikan customer service 5 star. Biar orang cakap acah-acah hotel tak apa. Saya buat reception 24 jam. Saya buat kafe untuk 4 kali makan sehari, settle. Macam-macam kita buat. Datang. Esok juga saya datang. Confirm. Tak ada masalah. Tapi apa yang boleh saya cakap, sebenarnya benda tu dari kita mulanya. Mula tu dari kita. Macam mana kita nak set up company tu. Tapi kalau sekadar nak business, nak profit oriented, habis lah. Tahu nak duit je, tapi tak reti nak jaga dari segi servis orang, facilities. Klien ni dia nak apa dia dapat, dia nak dia bayar, aku nak benda ni. So benda tu kita kena fikirkan. Sebab tu saya kat budak kena letak diri sebagai klien, yang tak sebagai provider. So kita datang sini apa kita nak ada benda ni, kita nak ada benda ni. Jadi benda tu berlaku dengan baik lah. Betul sebab kenal Ridwan Jamaluddin ni. Allah. Okey doktor, bila kita bagi pinjam ni kan, pinjaman saya rasa grant ke apa, dia hanya proses sehala. Tapi kalau ada lengkap dengan trainingnya, konsultansinya, monitoringnya, doktor rasa itu yang diperlukan. Ya, itu yang terbaik lah. Macam untuk bahagian prospek ni, bahagian yang profesional punya loan kan, mereka memang dah siapkan, kita panggil apa, ada profesional punya person yang in charge. Macam contoh kalau klinik, dia carilah orang yang pernah mengusahakan klinik, bagi kita sedikit ilmu tentang macam mana nak buka klinik. So macam itulah kita orang, that's how kita orang boleh buka klinik tu. Ada orang dah mentorkan kita. Ada orang dah ada. Kemudian ada juga mentor yang kedua ialah mentor bidang keusahawanan pula. Mentor keusahawanan ni dia ajarlah macam mana you nak jaga you punya cash flow, macam mana nak buat account, macam ni. So combine together tu memang terbaik lah. Kita bersyukurlah, alhamdulillah memang kita orang under UNI Clinic memang special breed. Macam tu Mara dah bagi. Persijilan tu penting lah. Betul. Persijilan. Okey, selain Mara bagi loan ni, saya dia banyak grant. Khusus-khusus. So apa benda yang saya berjaya saya ambil? First saya ambil Muslim Friendly Hospitality Service. Okey. So saya ambil lagi apa? Saya ambil famous, saya ambil grant apa lagi untuk yang baru ni saya ambil Adventure Tourism Safety Management System. So banyak grant-grant yang di provide oleh Mara yang kita boleh ambil. Bagusnya bila company tu ada persijilan, sistem kerja tu lebih baik. Jadi bagi saya penting lah. Kalau doktor punya segmen lah, saya akan ambil sampai saya nak pastikan saya satu hari nanti company ISO company. So apa kita buat, kita ambil lah segala persijilan yang rasa boleh ambil dengan bantuan Mara jugalah. Jadi alhamdulillah Mara juga bagus. Mara ni bagus. Saya rasa terlambat juga kenal Mara. Dulu saya kata saya pemula-mula kan. Dulu asyik Mara belajar ikut. Itu yang lambat je macam tu kan. Tak tahu langsung pasal bisnes. Tapi alhamdulillah baru lepas duduk dapat betul banyak cabang lagi sebenarnya Mara ni. Nanti satu hari awak boleh taja tau orang. Taja orang Okay. Amin Allah. Okey, tak apa. Nanti kita sembang lagi di sebalik pencapaian dua figura hebat ni. Mana tahu lepas ni dalam Gopeng Glamping tu ada warung kopi ke kan? Ada. Dah ada kafe. Ada semua. Okey, tak apalah, kita sembang nanti dalam Baru Masuk selepas ini.
Okey, kembali dalam baru masuk. Kita tanya sikit soalan kepada Rida dulu. Tak kenal maka Tak cinta. tak kenal maka rugilah. Oh, salah. Okey. Sebab kita di Mara ni banyak sangat usahawan yang berjaya. Kopi boleh cuba tak? Ada minum kopi? Belum lagi. Kita Oh, cuba. ni kopi usahawan juga Rasa. Saya rasa dah. Sebab ni daripada usahawan Mara. Kidot Cafe. Nice. Ni apa ni? Cappuccino. Hmm. Bismillah. 1 hingga 5 bintang? 4.5. Bos. Okay. Tak apalah doktor. Sama. Oh, okey. Sebab mereka ni perfectionist lah. Tak akan dapat 5. Ni Mana usahawan. boleh dapat 5? Usahawan kita yang dibantu. Okey. Bila kita dibantu, mesti ada keinginan untuk bantu balik. Dapat je. Ridwan ni dapat sampai 500,000 juta kan. Jadi dia mesti ada wawasan. Berterima kasih tu dia nak bagi balik kepada dia punya anak watan, bahasa informal ni kan. Nak bawa orang kampung yang berjaya. Sehebat mana wawasan Ridwan dulu? Okay. Bila nampak pertumbuhan company tu semakin baik, apa yang kami buat, kita kena fokus kat komuniti balik lah. Maksudnya macam tadi, limpahan ekonomi, peluang pekerjaan, benda-benda tu penting. Saya duduk di ada kampung yang berkata betul-betul kampung dalam lah. Yang rata-rata yang anak-anak kampung tu bekerja di kampung lagi. Lepasan belajar, lepasan SPM yang tak habis sekolah. Saya ada staff yang memang tak habis sekolah. Tapi apa boleh saya bantu, kita ambil dia, kita didik dia. Alhamdulillah, berjaya. Bukan maksud dia berjaya tu bekerja lah dengan kita. Dan kita cuba bantu dia sebaik mana. Saya letak 2 konsep Macam saya sini, saya suka belajar. Saya tak suka belajar. Saya bukannya academic person lah. Bukan tapi masuk dalam kuliah tak lah. Belajar pun malas. Ni readers, tapi Awak suka practical kot? saya Hands on. kemahiran punya orang. So, ni orang okay. panggil TVET. Okay. Saya akui benda tu. Saya seorang yang malas, tapi saya tahu kalau kita dah tak ada akademik, apa benda yang kita perlu bantu untuk diri kita. Valuekan diri kita. Skill lah. Sebab tu bila orang cakap, weh, kerja kau setahun kau ni multitasking banyak, kau dera budak ni. Tak. Kalau budak ni tak pandai belajar, macam mana kita nak valuekan dia? Kalau kita tak bagi dia orang jadi multitasking person. Simple kan? Jadi saya senang lah. Masak boleh, tu boleh, wiring boleh, ni boleh, aircon boleh, bagus lah. Lepas ni kau keluar, untuk survival kau boleh hidup. Daripada kau tak reti lah bang tu, ni tak reti lah bang, mati lah. Sebab tu saya kalau tanya saya, sebab tu saya perlu, kenapa saya perlu intern? Sebab saya tak tahu sangat pasal belajar ni. Tapi kedatangan dia orang ni membantu saya. So bila, contohlah saya mati. Manager saya mati. Sistem tu kekal. Kita tak nak, kita ni sistem kerja, tak. Biar sistem tu ada, documentation. Itu yang penting. Itulah dia. Jadi saya rasa benda tu yang saya tengah belajar struggle kat Suar. Dari segi pengurusan lah. Kerja insyaAllah 8 pagi 2 malam enjut lah saya buat kerja. Tapi documentation tu mungkin bagi orang yang minat, insyaAllah lah kan. Tapi kita cuba belajar. Di kerja pun kesihatan jaga Doktor. Doktor ada. Nanti saya ambil lah. Tapi itulah yang sama dengan Tuan Rizwan kan. Klinik pun sama juga. Kita boleh kita dah ada sistem sendiri. Macam kita sistem melihat pesakit tu kita dah boleh monitor dari rumah. Tengok hari ni berapa orang patient, patient ni sakit apa, MC ke tak, semua saya boleh tengok. Doktor ni buat apa hari ni, dengan CCTV. So actually remote control business doable. Boleh dilakukan. Accounting pun sama juga. Accounting pun semua online. So kita kena invest sikit lah kan. Betul tak? So benda ni kena invest sikit. Tetapi bila dia dah ada, kita boleh lead kita punya business tu dengan aman. Tak ada kita macam terteka-teki. Hari ni aku buat duit ke aku hilang duit? Dah tak ada lah benda tu. So that's the good Sebab thing bila sebut tentang doktor ni kan, banyak isu doktor kontrak kan. Mungkin betul. Mereka nak menghala nanti ke UNI ke. Itu memang antara salah satu cita-cita saya kan bila nak berkembang di dalam dunia klinik swasta ni adalah melihatkan kepada adik-adik yang ni. Sangat kesian bila kita open je for job untuk contoh Ampang kan hari tu kan, baru kita iklan dekat satu Telegram, satu channel belum lagi saya iklan dekat tempat lain. Satu Telegram channel of Dr. Locum dah masuk macam berpuluh-puluh doktor. Saya nak seorang je. Macam mana kita nak bantu ni yang ramai-ramai ni yang masuknya memang diorang tak ada kerja lah. Basically diorang locuming here and there, diorang masih lagi di dalam government, nak keluar tak boleh, nak teruskan pun dengan sedihnya sebab
Kau kerja berapa tahun pun, dia orang akan still contractkan. Tak macam kita lah. Masa zaman saya, nampak macam tua sangat Masa zaman saya dulu, habis je housemanship, you confirm mesti permanent dalam government. Sekarang tak. No more dah benda tu. Cuma saya nampak saya masuk sikit. Boleh. Okay. Kadang-kadang kita ni berhutang ilmu sebenarnya. Maksud saya berhutang ilmu, sistem pendidikan sekarang ni. Kalau tengok, sekarang lah kenapa orang nak easy punya kerja mudah Macam dah, saya tak ada pilihan. Kadang mak ayah suruh belajar juga. Ambil lah content. Habis-habis kerja. Kowe. Contoh, kerja sales. Padahal dia tu power dia. Sebenarnya itulah special dia. Tapi dia tak ada pilihan. Peluang pekerjaan tak ada. Jadi tapi you dah habis belajar. Betul. Sistem tu kena tukar lah. Buka lah. Contoh, awak minat apa belajar. Saya minat ni. Okey, bagi masuk. Sebab di sekolah kita ada kemahiran hidup. Awak memang cemerlang lah kemahiran hidup. Saya kemahiran sekolah bagi saya alhamdulillah lah saya minat. Saya rasa hantar Tuan Rizwan ni ke mana-mana dia boleh. Dia boleh lah. Dia boleh. jenis campak Cuma je. kita konsep lah. Saya rasa kenapa luar-luar negara ni ramai orang ada kerja Saya nampak kemahiran kita di Malaysia ni kurang kemahiran sebenarnya. Sebab apa? Tak tahulah, mungkin bagi saya pendedahan lah. Contoh macam saya punya konsep outdoor recreation kita kekurangan ramai trainer. Kita kekurangan. Contoh kalau outdoor recreation paling tinggi gaji antaranya rope access. Pernah dengar rope access? Tak pernah. Dia pasangkan rope tu. Yang panjat-panjat bangunan, cuci bangunan tu. Okay, Tapi sebenarnya benda ni orang dah tahu, baru tahu. Patutnya pada sekolah lagi. Rope access ke apa lagi perkara-perkara yang jenis barang-barang yang outdoors tapi boleh jadikan satu kerja tetap, kerjaya yang baik. Sebab sekira orang Melayu ni juga susah untuk kerja dalam bidang 3D. Yang difficult, yang dirty, yang dangerous. Ada je yang sanggup kerja kotor tu. Bukan tak ada. Tapi kadang-kadang kena fikir juga gaji tak setimpal. Patutnya ada setengah tempat seluar negara kerja-kerja yang risiko, kerja-kerja yang susah, yang kotor ni lagi tinggi daripada kerja orang kat office. Betul lah. Siapa yang nak buat? Contoh anda kata lepas ni, cuci toilet, cuci gaji kumbahan 4,000 gaji dia. Saya rasa saya nak kerja. Betul. Patutnya kita terbalik tau. Kerja yang kat office, kerja yang stay duduk goyang kaki ni lagi mahal. Kerja yang orang tak nak buat ni dia murah. Patutnya dia perlu perubahan. Kalau contoh di UK tak saya kan, driver, orang respect as a professionalism punya kerja tau. Guide, orang anggap macam polis lah kat sana. Sana suri rumah pun kena letakkan kerja kan. Bukan maksudnya tak boleh ada perkataan je dekat hujung tu. Rumah je padahal cabarannya besar. Tu balik. Jadi bagi saya jangan galaklah kenapa bangsa lain, orang lain, Bangladesh ke apa boleh kerja. Dia tak setimpal dengan apa yang berlaku sekarang lah kan. Dengan ekonomi sekarang. Okey. Tapi bila awak tadi terlalu menonjol pula, nanti apa isu yang muncul? Dia ni nak buat semua, dia ni nak tapau semua kerja ni. Kata saya kita perlu kaya. Baru dapat bantu orang. Orang Islam ni perlu kaya. Setuju. Bila kaya, banyak bangsa saudara kita boleh bantu. Macam saya kata dia, kadang-kadang kita ni bukan nak kejar keuntungan sangat. Dia sharing. Sharing ya. Lagi duit ni sampai bila? Yelah, ni jadi hamba duit. Mati pun duit pun. Tapi paling best bila kita boleh bantu orang keliling kita ni. Duit tak menjanjikan kebahagiaan, betul? Betul. So bagilah duit kat saya. Saya bagi bahagian dulu. Bahagian bagi dulu, duit kemudian. Tak nak, kisah dia tentang ni dibesarkan keluarga usahawan. Usahawan ni orang kaitkan dengan businessman yang ada duit kan. Tapi doktor dibesarkan supaya tetap juga jaga ilmu tu. Masuk ke bidang yang sukar, perubatan. Dan tadi saya tengok banyak research kajian yang hebat. Jadi bila dah independent sebagai seorang doktor di UNI, peluang doktor untuk terlibat dalam bidang research ni macam mana? Dalam bidang research kan. So masih sebenarnya masih lagi lah berterusan. Maksudnya tu macam sambung belajar macam tu ke? Masih lagi macam baru-baru ni saya baru habiskan applied functional medicine dekat UK. So kita kena sentiasa upgrade kita punya ilmu kan. Skill dan juga ilmu lah. Dua-dua ni penting. Sebab kalau you tak up to date, kita punya business jadi tak relevan tau. You tak akan berada di dalam market yang orang cari. Macam contoh kan sekarang semua klinik merawat apabila you sakit. Betul tak? Macam Tuan Fitri, Tuan Rizwan sakit baru pergi klinik. Betul? Ada pernah dengar orang siap-siap pergi klinik? Untuk ni lah suntik kan? Itu je kan? Itu estetik tau. So sekarang ni saya nak memperkenalkan kepada orang-orang dekat Malaysia ni, masa you sihat you datang. Sebab bila kita belajar mengenai functional medicine,
kita sebenarnya bercakap tentang macam mana you nak reversekan penyakit yang you dah dapat, nombor satu. Dan nombor dua, macam mana you nak prevent daripada you kena sakit tu. Contoh, kalau mak dengan ayah kita ada kencing manis dan juga kanser sekian-sekian, na'udzubillah, kita sebenarnya basically boleh check kita punya DNA test untuk tahu kita ni ada tak genetik tu, nombor satu. Kita boleh buat tahu sekarang. Nombor dua, bila kita dah tahu bahawasanya kita ada DNA sekian-sekian, kita actually boleh prevent benda tu beforehand. So benda ni dekat Malaysia tak ramai yang tahu, tak ramai yang buat. Di luar negara, most of them dah buat lah. Even consultation online. Advisor. Macam mana you change your life. Kita juga berdepan dengan cabaran perubatan alternatif kan. Betul. Nanti dia ni kena berubat rasanya ni. Kena berubat. Mengurangkan makan herba tu. Kampung makan ni, betul tu. Okay, jadi macam mana anda sendiri nak dalam bab benda kerja ni, nampak usahawan ni muka semua kerja keras ni, ada nak reward diri macam mana? Dah dapat bantuan mara, kemudian sukses berjaya, reward diri dengan apa? Reward diri nak berehat barang mahal ke? Saya dulu awak macam tergamam je. Saya dululah. Sebab saya buat reward diri sendiri ni. Wanita lah reward. Membeli-beli dulu je. Sekarang membeli-beli tak berapa saya pandang sangat. Sebab saya suka travelling. Saya suka travel. Kalau travel, saya akan duduk di tempat orang-orang kebanyakan kat situ duduk. Saya takkan duduk hotel. Gopeng ke kan? Kan. Saya takkan duduk. So saya akan duduk homestay dekat negara tersebut. Biasanya dekat luar negara lah saya akan travel. Sebab apa saya pergi luar negara? Saya suka belajar culture orang. Lepas tu saya suka belajar bahasa dia. Jauh ke mana? Mana Jauh US kot. US, UK banyak kali. Saudi. Yang baru-baru ni pergi Saudi. Pengalaman yang sangat menarik rupa-rupanya. Orang Arab ni kan. So panjanglah ceritanya. So setiap kontinen tu kita akan tengok lah. Di setiap tempat akan ada orang yang baik. Yang akan ada orang yang scammer juga. Macam scammer tu. Betul. Okay, travelling, reward usahawan Mara Jaya ni. Okay, apa yang anda buat? Reward yang saya nampak lagi ramai kita bantu orang. Sebenarnya tu yang kat tadi, dia bisnes, sama-sama sharing sebenarnya. Tapi kadang mungkin lah tu rezeki kat kita sebab nak kata reward, tahap mana kita boleh reward? Sebenarnya kadang-kadang kena fikir, bagus dia company tu bukannya sebabkan dia bos tu kaya, bos tu pandai, tak, sebab team. So apa reward paling terbaik untuk kepuasan diri sendiri bila kita mampu bagi kebahagiaan kat staff kita. Tu je. Saya tak nampak apa benda tu. Kalau kita penting untuk diri kita, reward kita budak-budak sadar tapi tak guna. Tapi biar reward tu dekat budak-budak, automatically kita akan dapat kebahagiaan tu. Bila mana dia boleh generate income, mungkin million, yang kita tanpa kita bekerja keras dan goyang kaki. Tak tahu dia masuk Allah macam tu. Kan? Jadi bagi saya, sebenarnya reward paling besar bila kita dapat menggajikan ramai orang, kita boleh bantu ramai orang dan kita boleh bagi kebajikan dekat staff kita sebaik mungkin. Walaupun sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar alam pun orang cakap kan. Staff ni sebenarnya kita punya aset. Yalah. Bukannya kita ada kereta mewah tu aset. Staff ni. Bagusnya staff tu, baguslah company tu. Tapi kalau kita tak boleh nak jaga company tu, tak boleh jaga staff. Auzubillah zalik. Kita kalau nak healing pun jangan sampai hilang asyik orang asyik healing memanjang kan. Tapi hasil hilang lepas tu hilang terus kan. Ada duit, kalau boleh bumi beli, kita beli bumi ni. Macam tu lah kan cakap nak kena bahagiaan kan. Tapi yelah, sebenarnya paling besar bagi saya bila kita mampu bantu orang keliling kita. Kita boleh share the cake tu. Okay, bagi mereka yang masih muda ni, apa bantuan telah mereka sumbangkan sebagai inspirasi? Bukan nak riak tapi nak tunjuk inspirasi. Kan kita bongkar lagi selepas ini dalam Baru Masuk, terus bersama kami. Hit Barber Kuala Lumpur, lokasi di Medan Mara. Tertubuhnya Hit Barber ni pada 2017 di atas program keusahawanan iaitu BPU, yang mana dalam Hit Barber ni juga ekosistem Hit Barber ni berbeza daripada barber lain. Contoh macam servis, kita panggil add value service, kita ada perawatan, chemical, yang mana chemical tu color, perm dan sebagainya lah.
Kembali dalam Baru Masuk, kita masih lagi semangat yang membara untuk memerlukan MARA dalam kehidupan, dalam perniagaan. Okay, baik, memang bantuan memang banyak. Geran semua memang akan datang ni, banyak lagi akan masuk. Namun dari segi anda pengalaman berurusan dengan MARA, ekosistem yang ada, apa rasanya kelompangan yang boleh kita perbaiki supaya nanti menjadi mudahlah untuk yang akan datang ni, untuk sama memohon, untuk sama memperkembangkan. Sebab kalau boleh kita tak nak macam terpalit lah isu-isu yang tak sedap kan, yang tak best. Jadi Doktor macam mana rasa? Apa yang perlu diperbaiki? Alright. So yang lain tu saya nampak dah cantik dah tu. Daripada segi itulah ekosistem MARA lah. Diorang memang dah buat satu ekosistem kan. Cumanya dari bidang profesional ni, yang saya nampak ada lompang yang kita ada masalah lah sekarang ialah macam mana kita nak recruit kita punya klinik assistant. Kita panggil klinik assistant atau pembantu klinik lah. Alangkah baiknya jika MARA boleh buat satu program di mana ada adik-adik ni ramai-ramai yang tak ada kerja kan, kita didik dia orang di bawah satu, orang kata apa, pusat yang boleh mengajar mereka bagaimana menjadi klinik assistant yang berjaya. Kemudian feed kan kepada, kan UNI klinik di Malaysia dah banyak sekarang, ada kalau tak silap saya 60 lebih branch. So kalau satu branch ni ambil berapa, 5 orang, dah berapa ratus orang dah. So feed kepada, maksudnya kliniknya dah ada. Cumanya adik-adik ni tadi, instead of kita orang setiap satu klinik ni mencarilah klinik assistant kan, dengan susah payah. Lepas tu bila dah dapat, nak kena train pula lagi. So kalau lagi cantik jika ada satu badan yang boleh kumpulkan yang klinik assistant dan juga semua yang berkenaan dengan klinik lah. Contohnya macam lab, whatever it is lah. Kemudian dah hantar mereka untuk berkursus, kemudian boleh supplykan kepada klinik-klinik yang memang dah sedia ada. Dah dental apa semua. Dah ada dia punya market dah. This is a good move lah untuk MARA. Jadi Dr. Sri, kalau diberi peluang memang akan ambil yang ada kaitan dengan MARA ke macam mana? Ataupun kalau ada tak staff ataupun staff daripada latar belakangnya MARA yang rasa berkualiti? Ya, mesti. Kita mesti nak support. Kalau ada memang MARA ada adik-adik yang memang berkelayakan dan memang berminat untuk kerja di bahagian klinik kan, bidang perubatan, kita sangat welcome. Sebab walaupun diorang datang dengan tak ada apa-apa pengalaman pun, sampai kat klinik kita train juga. Kita akan bagi training yang untuk menjadi klinik assistant lah. Cumanya jika ada, sebelum tu dah ada siap-siap, lebih baik. Okay. It's a good move. Okay. Macam isu di glamping kan? Ya. Okay. Pasti nak cari kerja berkualiti tu, kadang kita datang kat kita kena kosong balik, kena train balik. Ataupun anda lebih suka yang memang tadi lah, yang ada dah juga asas teori ke macam mana? Konsep yang saya bawa sekarang, kalau tengok, kita ambil daripada intern jadi staff. So, sepanjang proses yang kita buat sekarang, sebab tu cakap tadi, saya ambil persijilan. Contoh macam cakap tadi lah, Muslim friendly, saya ambil quality system management, kita buat a few contoh lagi satu, saya ambil sertu, banyak persijilan yang kita ambil. Halal, perlu ambil kursus-kursus tu penting. And kita macam company yang contoh lah, company yang memang kita ni baru tengah build up company, kita perlu ada benda tu untuk solidkan konkret. Nak konkret yang kita punya structure company. Kalau tidak, apa value company tu? Bila staff tu stay dengan kita lama, maksudnya kita pun kena invest lah untuk kemajuan mereka. Setuju? Saya percaya satu reward. Setuju. Contoh macam kita buat kan, alhamdulillah lepas 2 tahun kerja, kita hantar umrah. 2 tahun hantar umrah. Kita dah habis 20 lebih. Kita memang tahun depan ramai. So rasa benda ni, sebenarnya orang macam ni staff, sejujur saya pernah bekerja sebagai orang bawahan. Saya pernah bekerja. Saya tahu kalau bos jaga saya memang akan setia. Tapi apa motivasi kita dekat diorang? Selain duit, dream. Lepas tu penting bila merasa kadang lepak dengan diorang, duduk dengan diorang, tanya, apa kau punya big dream? Apa buat dream kau? Saya nak tukar phone je, Cik Wan. Okay, satu hari nanti saya akan cuba dapatkan. So kadang benda tu perlu sebenarnya. Kita tak tahu apa yang dia nak dengan kita sebenarnya. Kita tahu apa yang kita nak dengan dia. Bekerja. Tapi pernah tak kita tanya, kau ni okey tak kerja sini? Kau selama kau hidup kau nak makan apa? Saya tak nak makan lah king crab. Okay, InsyaAllah kita dapatkan king crab. Even king crab makan pun dia motivation. Jadi bila saya kata tadi, isu ni kalau kita mampu jaga sebaik mungkin staff, dia orang contoh bukan 1% kot, 200% dah dibagi kepada dia. Willingness dia orang tu tinggi lah. Okay. Tak perlu nak arah. Let's say lah kadang-kadang kita ni ada staff kan, tapi
kalau ada peluang, kita juga mungkin nak tahu dia ni siapa. Contohnya awak betul-betul kat kampung, ketika dia ni anak orang miskin, memang betul-betul miskin kan. Dia datang tu, dia jadi kerja. Dia lah yang menjadi macam breadwinner untuk family tu. Dan kita juga boleh menyumbang kepada mereka ni sebagai pemutus rantaian kemiskinan. Ya. Kan? Betul tak? Saya punya manager kitchen datang cleaner. Lepas tu housekeeping. Jadi helper. Sekarang ni dia boleh control kitchen lah. Dia boleh masak. Dia chef. Dengan itulah tu satu keduanya, daripada gaji dia yang ratus-ratus ringgit sekarang dah ribu-ribuan ringgit. Duduk di kampung, kerja rumah 3 minit je dari rumah. Saya ni berhijrah kot. Tak merantau. Dia 3 minit dari rumah buat kerja dengan gaji yang setimpal tau. Tapi saya perasan lah Gen Z ni kan, dia selain daripada gaji tu satulah. Tapi kadang-kadang walaupun kita bagi gaji yang setimpal ataupun lebih daripada yang sepatutnya dia dapat, Gen Z kita punya view ni ialah dia orang suka apa yang kita panggil tu, dia nak tengok apa masa depan dia dekat dalam company tu. Career growth. Yes, career growth. That's the word. So dia kata kalau aku duduk dalam ni, apa yang aku akan dapat kemudiannya lah. Maksudnya yang reward secara tahunan confirm akan macam biasa company setiap tahun adalah makan-makan kat sini, makan-makan kat sana, ada family day dan sebagainya. Kemudian kita ada macam apa, kalau tiap-tiap bulan adalah yang best staff punya reward dan sebagainya kan. Tapi dia nak fikir apa lepas ni? Sebagai leader of a company, kita selalu nak kena ingatkan dekat adik-adik ni lah. Maksudnya you stay in the company, apa yang you cari, you nak jadi apa. Masa interview kali pertama tu sebenarnya saya selalu tanya, saya tanya siap-siap apa sebenarnya impian you, supaya kita dah nampak kat mana di mana nak pergi, dan kita boleh tak, kita dengan dia boleh tak at some point bersama di dalam mission tu. Kalau tak sama, saya awal-awal bagi tahu. Maksudnya kita tak selari ni. So better I tak akan proceed lah dengan you punya ni. Tapi yang mana yang selari, pegang betul-betul lah budak ni. Tapi setuju lah. Direction staff. Maksudnya kadang-kadang budak ni nak tahu apa yang dia nak. Saya cakap dia orang paling kalau untuk yang setengah pekerja tu, saya paling muda 25 tahun ke bawah lebih kurang ada 60 orang. Cakap korang nak jadi apa lagi 5 tahun kat sini? Tahu je Wan. Tapi kita kena bagi gambaran kat diorang. Okay, sekarang kau kerja apa? Okay, saya helper kitchen, tak apa. 5 tahun aku pasti kau akan jadi manager sini. Selepas aku ada branch lain. So dia tahu dah. Okay, ada sasaran dan matlamat. Sekarang ni kita tak bawa diorang. Jadi diorang dah, takkan aku kerja 20 tahun macam tu je kan, potong sayur je. Dia fikir tu. Baik aku kerja lain. Tapi kalau kita cakap, kalau kau rajin, kau nak belajar, kau tahu nak belajar masak, nak belajar ni, InsyaAllah manager tepat kau. Tapi bila masa tu, tengok pada performance lah. So Gen Z dia nak ni. Dia nak title. You boleh tak? You dia nak langkah step, nampak kan, berbanding buat benda yang sama macam kaku. Kadang memang ada insentif, ada motivating factor, tapi itulah dia tak nampak lepas ni jadi apa. Dia pun nanti akan berkeluarga, akan berkembang. Saya punya ayat saya semudah je. Cakap dia kan, korang umur 23, 24, 25. Umur aku sekian. Cuba kau bayangkan umur korang pada tahun umur aku sekarang, mana level kau dengan experience kau dapat sekarang. Daripada kau umur muda dah jadi manager, assistant manager, dah jadi team leader, umur 23. Nak jadi manager ni belas tahun tak tentu dapat lagi title tu. Tapi company willing bagi title tu kat kamu untuk, yelah, kita janganlah pandang berapa besar company tu. Bagi saya, nak compare contohlah company ni A, company ni Gopeng ni B. Janganlah compare, tu memang susah lah. Tapi bila berada dalam satu jawatan dalam urusan company, hebat lah. Mungkin dia 2 tahun lagi dia berhenti kerja, dia hantar resume, saya budak tourism management bla bla, assistant manager Gopeng Park. Orang tahu pula Gopeng Park tu reward tak, agak-agak gaji diorang berapa. Saya macam tu je. Tak kau nak bayar gaji kau gaji 1,500 kak. Okay, sesama yang dapat bantuan lamaran ni, ada tak macam persatuan ke untuk berkongsi pendapat ke, ataupun macam town hall ke? Kerana kita tahu dia ni dapat ke tidak, dapat tidak. Bila ada ramai-ramai barulah kita dapat kongsi-kongsi kan. Apa pengalaman dia ni. Kalau masing-masing sendiri je, kita pun tak ada satu macam engagement. Tengok segmen. Macam kami macam saya, kita ada dalam segmen lifestyle. Memang kita ada satu grup WhatsApp. Memang dia letakkan semua player-player dalam tu. Jadi setiap kali dia datang ke, atau ada gathering ke, atau ada event ke, apa-apa event, kita akan jumpa kat event site lah. Tapi sekarang Alhamdulillah, kalau pergi ke Pangkor, jumpa ada 3 orang player, pergi kat sini. Maksudnya benda tu ada engagement, tak ada masalah. Jadi kita akan support. Macam kita orang sendiri, Cik Wan boleh lah Wan, datang lah saya, aduh makcik ni tak reti nak buat F&B, boleh ajar tak macam mana nak buat sistem halal? Boleh, datanglah ke tempat saya ajar tu Ustaz. Kalau kita naik kan, kita tak pijak lawan kita.
Kalau kita jatuh kita tak Betul. out kawan Ya. kita. Betul. Kalau UNI Clinic pun ada juga, kita memang ada the whole group dalam satu ni kan. So kalau ada yang nak sharing beli ubat, things like that lah. Sebab kita bila beli Ada ubat community lagi lah. banyak, Hmm. harga turun lagi banyak lah. Oh, okay. Lepas tu kita distribute lah among ourselves. Macam Macam tu lah. Macam doktor kan. Hmm. Dia klinik. Kat Shah Alam tu berapa banyak klinik. Kalau nak kata Ah. kompetitor berlambak. So what makes you different, kenapa orang kena datang dekat you juga. So apa yang kita janjikan dekat customer kita kan, macam saya cakap adik-adik lah yang sama dalam kita punya team, cakap macam mana you layan mak dengan ayah you datang klinik, macam mana you sakit you datang ke klinik, that's how you have to treat patient yang masuk ke ni. Masa dia orang masuk, you greet dulu. Maksudnya bila kita dah greet, selamat datang puan, ada apa yang saya boleh bantu hari ni. So belum lagi orang tu apa-apa, dia dah baik dah lah, sakit aku. Kan? Belum jumpa doktor lagi. Doktor lagi charming kan. So makcik tu balik je, dia dah macam, bila dia balik kan, dia tak sabar bila dia nak sakit lagi. Sebab nanti dia nak datang lagi kan. Ada setengah klinik balik tu saya teringat- tengok teringat. dia orang set up macam kat hotel tu kan. Cantik-cantik kan. Cantik dengan lobby dia. Betul. Cakap kenapa? Saya tanya macam doktor, kenapa buat itu? Macam ni, senang, simple. Cuba bayang kita sakit, pergi ke klinik tu semak. Serabut. Serabut ya. Double sakit. Tapi cuba kita sakit, pergi klinik tu cantik, kemal, Tu satu, hospitality tu. hospitality. Orangnya So automatically tu. dia rasa macam aman sikit lah. Macam kena bayar je nak senyum kan. Sama lah, sama macam kita orang servis lah. Servis. senyum. Sebab zaman sekarang segmen business bukannya orang datang site visit. Okay. Orang buka tengok, oh cantik ni tak. Sekarang TikTok, IG, Facebook. Orang Kejap tengok je based on tersebar. review je. Kan review Kan. pengalaman. Biasalah bad review biasa. Tak ada business yang perfect. Bagi saya orang akan ambil yang maksimum. Maksud dia ambil majority. Majority Kalau dia seorang memang kaki kecam, yang Kan? 10 ni kaki duk positif yang kita, apa dia nak baca yang kecam ni? Bacalah yang positif. Tapi kalau dia baca yang kecam tu, orang tu problem lah. Bagi simple lah. Tapi bisnes sekarang memang sangat cabaran dia. Nak Itulah. pastikan momentum servis kita ni dalam tahap yang baik. Sebab kompetitor ramai. Betul dia. Kompetitor Kita ramai. lama sembang kan. Oh. Walaupun kopi kita tak luak tapi Kan. bicara kita bertambah. Saya kira dapat 2 hari bersembang macam ni. Okey, akhirnya saranan anda untuk mereka yang dah dapat bantuan ada platform Mara ni, macam mana kita nak dapatkan ini sebagai satu motivasi untuk terus berkembang. Kita bagi balik story nanti. Kita mulakan dengan Ridwan. Ya. Maksud saya kalau untuk perkara ni macam mana cakap tadi ya? Saya lupa. Tak ada idea dah. Tiba-tiba Itu hujung pas kaku kat pula saya kan. dulu. Maksud Yang dia diperlukan apa bantuan sekali dengan latihan ke apa? Okey, kata saya sebenarnya apa yang perlu bertambah baik macam ni lah. Kebanyakan player-player yang ada kat luar ni, lebih lagi yang cakap straight player lah. Kita yang jenis independent player kita kurang didedahkan sebenarnya. Macam saya sendiri lah, kita tahu lebih pada mulut orang yang sampaikan, bukan pada badan agensi tu sendiri. Mungkin promosi, contoh di Mara, macam kata dia, saya pun tahu Mara ni untuk belajar je, tak pernah fikir pun ada bisnes. Itu saya MRSM lah. Kan? MRSM. Persepsi. MSM pergi belajar luar, belajar apa semua, duduk fikir tu beasiswa. Tak fikir pun dia orang ada kursus-kursus macam ni, tak fikir dia orang ada loan macam ni. Sebab mungkin satu tu bukan tu, masa tu bukan level saya nak ambil tahu pasal Mara. Cuma untuk bantu lebih ramai lagi, untuk jadi ramai usahawan, perlu promosi tu daripada agensi tu sendiri. Agresif lagi lah. Agresif. Keduanya memudahkan urusan. Saya rasa nampak masalah urusan lah. Cuma tak semua company yang mampu ikut indikator yang disediakan. Mungkin adalah timbal balik kan. Mungkin ada sikit. Kan? Tapi Mungkin, saya nampak benda tu lah kot, untuk nak melahirkan lagi ramai usahawan. Ramai sebenarnya. Tapi kita lancarkan lagi lah perjalanan untuk dapatkan InsyaAllah. bantuan semua tu. Okey. Doktor? Saya pula macam tu lah. Maksudnya kalau tadi soalan tadi, kalau kita dah dapat bantuan dan sebagainya, macam mana nak Kembali kita memberi. kembali membeli kan. Okey, kalau dalam bidang profesional ni, bagi saya macam mana pun kita nak peluang pekerjaan tu kena dikembangkan lah, yang itu. Kemudian jika kita boleh, kita nak dapatkan sebenarnya kita punya bakal pekerja tu kan bagus kalau dapat daripada anak-anak Mara, yang anak-anak Mara lah. Dengan cara tu saya rasa lebih cantik kita punya kombinasi, apa kita panggil, ekosistem Mara tu. Macam ni. Ya, kembali memberi untuk negara Ya, lah, begitu. Kan? Baguslah kalau. Okey, semoga kalian jadi inspirasi untuk anak muda berjaya. InsyaAllah. Yang seimbang duniawi, ukrawi. Amin. Amin. Yang ada semua segi aspek yang menarik. Dan terima kasih untuk Mara kerana sentiasa memberikan ruang
segi khidmat nasihat, Betul. dana dan sebagainya. Kita doakan lebih ramai usahawan yang berjaya akan lahir suatu hari nanti. InsyaAllah. Terima kasih untuk Ridwan Jamaluddin, Pengurus Besar Gopeng Glamping Park Perak, dan juga Dr. Rugaya, Pengarah Urusan Uni KL, UNI Klinik Seksyen 13 Shah Alam, yang bersama kita memberikan banyak maklumat untuk hari ini. Sehingga kita mendapatkan maklumat yang sosial dalam program yang bagus ini. Baru masuk, semoga terus kekal di dalam jiwa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.